like a Hellcat. Hai, Assalamualaikum. Saya adalah Cikgu Azza Zakiah binti Mat Saleh. Hari ini kita akan mempelajari tajuk Sains KSSM tingkatan 5 iaitu tajuk 3.3 iaitu tajuk terakhir untuk bab 3, pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Okey, sebelum kita mulakan belajar, mari kita membaca surah Al-Fatihah iaitu surah pembuka dalam Al-Quran bagi menerangkan hati-hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu, ya Allah kami menyembahmu. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau kurniakan nikmat kepada mereka, dan bukan pula jalan yang kau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin. Okey, mari kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita nak membahasakan peranan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu PBB dalam menangani isu alam sekitar pada peringkat global. Dan yang kedua, kita nak menyenaraikan contoh yang boleh dijalankan bagi teknologi emisi negatif. Okey, mari kita lihat graf ni. Okey, awak perasan tak semakin hari semakin banyak penghasilan karbon dioksida? Nampak tak? Makin lama makin tinggi. Tengok 2020, ya makin tinggi. Kita dah belajarkan sebelum ni apa akan jadi kalau terlalu banyak karbon dioksida? Awak rasa dia akan menyebabkan apa? Ya, dia akan menyebabkan pemanasan global yang bumi jadi panas. Bagus ke tak? Tak, okey. Okey, adakah awak tahu ada satu pertubuhan ni dia berperanan untuk menangani isu alam sekitar pada peringkat global. Global ni bukan Malaysia je tahu, dia satu dunia. So, adakah awak tahu apakah pertubuhan itu? Apa dia? Ya, betul. Nama pertubuhan itu adalah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Ni mesti selalu dengar kat TV kan. PBB ni apa? Ya, PBB ni adalah sebuah badan antarabangsa yang dibentuk untuk mendapat kerjasama antara negara-negara di seluruh dunia. Maknanya negara-negara di seluruh dunia dia akan join PBB. Alright? So, dia bolehlah macam satu team. Alright, so dia bolehlah tackle isu alam sekitar dan isu-isu lain sebenarnya. Tapi sebab ini tajuk alam sekitar, so kita akan fokus kepada isu alam sekitar pada peringkat global. So just nak share dengan awak, ini adalah ibu pejabat headquarters atau headquarters PBB. Dia berada di New York, Amerika Syarikat. Okey, cuba tengok. Dewan dia nampak tak sangat cantik. Ini adalah Dewan Majlis Keselamatan di PBB di New York. Alright. So kalau bahasa Inggeris dia PBB kita boleh panggil sebagai United Nation. Ada soalan? Okey, tapi apakah peranan PBB dalam menangani isu alam sekitar peringkat global? Alright, ada 4. Yang pertama, dia nak mencari penyelesaian untuk menangani isu berkaitan dengan perubahan iklim global. Awak perasan tak bumi makin panas, penipisan pemanasan global? So sebenarnya dia nak cari solution. Macam mana nak solve masalah bumi panas ni? Okey, yang kedua, PBB juga dia nak melindungi lapisan ozon dengan melarang penggunaan klorofluorokarbon atau kita boleh panggil sebagai CFC. Awak tahu tak ozon ni apa? Sebenarnya ozon ni umpama payung bumi. Macam contoh awak pakai payung kan? Kenapa? Sebab nak melindungi kita daripada sinar UV, daripada panas sangat kan? Sama macam bumi. Bumi ada payung dia. Nama payung dia adalah ozon. So ozon ni function dia adalah untuk dia nak melindungi bumi dari sinar UV. Tetapi bila you guna klorofluorokarbon, contoh
You guna peti ais, aircon. So yang ni, CFC ni yang keluar daripada aircon peti ais ni, dia akan pergi ke ozon dan dia akan koyakkan. Maknanya you bayangkan you pakai payung yang koyak. Apa jadi? Ini yang boleh menyebabkan kanser kulit, eye cataract, alright? Katarak mata. Okay, so dia sebenarnya dia nak melindungi lapisan ozon daripada nipis, alright. So yang ketiga, dia nak melarang penggunaan bahan kimia toksik, dan yang keempat, PBB juga dia nak menjamin bekalan air minum bersih yang mencukupi untuk satu dunia ni, alright. So ini adalah 4 peranan PBB dalam menangani isu alam sekitar peringkat global. Okey, kita sambung. Kita tengok ini adalah beberapa persidangan dan perjanjian antarabangsa yang telah dianjurkan oleh PBB dengan satu dunia. Okey, contoh pada tahun 1992, PBB telah menjalankan persidangan Rio. Untuk apa? Untuk menangani isu alam sekitar secara global. Maknanya apa-apa masalah pasal alam sekitar dekat satu dunia dia nak solvekan. Alright? Next, yang kedua. Pada tahun 1997, diorang telah menjalankan PBB ni tadi. Dia nak menjalankan protokol Kyoto. Untuk apa? Untuk mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida. Kan cikgu pernah ajar karbon dioksida ni kalau banyak sangat dia menyebabkan bumi jadi panas, iaitu pemanasan global. That's why pada 1997, diorang satu dunia under PBB, diorang berpakat untuk mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida. Alright. Next, pada tahun 2016 telah berlaku persidangan atau perjanjian Paris. Okey, apa yang berlaku? Diorang pun sama juga, diorang nak kurangkan pembebasan gas rumah hijau iaitu karbon dioksida juga. Kan? Sebab apa? Sebab diorang tengok daripada 1997 sampai 2016 karbon dioksida masih banyak lagi. Kan macam kalau kita tengok graf tadi kan makin lama makin banyak juga, masih banyak. Alright, kita dah tahu kalau karbon dioksida banyak, bumi akan jadi makin panas. Bila bumi makin panas, apa berlaku dekat ais kat kutub? Yes, ais boleh cair. So sebenarnya kalau ais cair, kalau negara-negara yang rendah, kan, kalau ais cair, confirm dia akan tenggelam. That's why dia nak menghadkan kenaikan suhu global sebanyak 1.5 darjah Celsius. Okey, contoh you tekan remote aircon kan, 1 Celsius macam sikit. Tetapi untuk pengetahuan awak, kalau 1 Celsius yang naik tu, dia boleh mencairkan ais di kutub utara. So, dia boleh menenggelamkan beberapa buah negara. That's why diorang telah bersidang untuk make sure yang semua negara kurangkan pembebasan karbon dioksida. Okey? Alright, kita sambung dengan beberapa langkah teknologi emisi negatif yang telah diambil di seluruh dunia. Okey, kalau tak faham, so teknologi emisi negatif ni apa? Teknologi emisi negatif adalah merupakan teknologi yang menyingkirkan kandungan karbon dioksida iaitu CO2 dalam atmosfera. Kan kita nak kurangkan CO2. So sebenarnya ada beberapa langkah teknologi ni yang telah diambil oleh negara-negara di seluruh dunia. Alright, contoh diorang telah buat apa? Ya, diorang telah menggunakan teknologi solar. Ada banyak negara yang telah menggunakan tenaga solar ni dengan banyak. Alright. Macam Malaysia masih kurang kan guna tenaga solar. Tapi negara-negara lain dah sangat banyak guna teknologi solar. Kerana apa? Kerana teknologi solar merupakan sumber tenaga yang boleh baharu untuk menghasilkan elektrik. Dan yang kedua, teknologi solar juga tiada ataupun tidak membebaskan karbon dioksida langsung. So, bila dia tak bebaskan karbon dioksida, baguslah kan? Kita kan tak nak ada karbon dioksida. Karbon dioksida kan boleh panaskan bumi. Right. Okey, ni adalah contoh beberapa solar panel. Nampak dia boleh, daripada solar panel tu dia boleh menghasilkan elektrik. Alright. Yang kedua, negara-negara lain juga telah start buat bangunan hijau. Bangunan hijau ni adakah dia cat warna hijau? Tidak. Bangunan hijau maksudnya dekat bangunan dia ada tanaman vertikal. Tanaman yang disusun secara tegak untuk serap karbon dioksida. Okey, kita tahu tanaman akan serap karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Dan kita boleh juga tanam makanan. Alright. Okey, untuk bangunan hijau lagi, dia tak guna lampu macam kita kan, yang membazir tu kan. Dia banyak menggunakan pencahayaan semula jadi. Maknanya dia buat bangunan dia open. Maknanya cahaya matahari senang nak masuk. So, jimatlah karen kan. So, yang ketiga, dia boleh juga kumpul air hujan digunakan untuk flush. Okey, contoh ni kat tandas kan. Okey, ni kalau perasan ni adalah contoh bangunan hijau. Awak nampak tak dia punya tingkap banyak kan. Dekat atas bangunan dia ada solar panel untuk generate elektrik. Next, atap dia ada tanaman
Kan, lepas tu air hujan tu nampak dikumpul untuk dia buat flush. Alright? Bagus kan? So, ni adalah bangunan hijau. Ni banyak negara dah start buat bangunan hijau. Okey, yang ketiga kita ada kereta hybrid. So, sebenarnya kereta hybrid ni dia boleh kurang membebaskan karbon dioksida berbanding kereta yang guna petrol. Alright? Tetapi kalau kereta elektrik, dia tidak membebaskan karbon dioksida langsung. Contoh Tesla. Okey, contoh kita tahu kan, dia punya CEO, Tesla punya CEO adalah Elon. Idola kan. So, ini adalah contoh kereta hybrid. Ni adalah kereta Tesla iaitu kereta elektrik. So, awak prefer yang mana? So, sebab tu awak perasan dalam bidang otomotif, diorang dah start nak kurangkan carbon dioxide. That's why diorang dah start buat hybrid, diorang dah start buat electric car. Alright? Sebab dia nak kurangkan carbon dioxide. Okay? Ni adalah kereta elektrik. Okay, yang keempat, ada juga yang dah start buat biodiesel. Biodiesel ni apa? Biodiesel dia tambah minyak kelapa sawit, contoh minyak masak ke dalam petrol. Kan ikut logik kita, kalau minyak kelapa sawit masuk petrol memang tak jalan kereta. Tetapi sebenarnya dia dah ada satu teknologi, dia telah maknanya kita tambah minyak kelapa sawit dalam petrol. Kan? Nama dia adalah biodiesel. Biodiesel ni boleh dia menghasilkan karbon dioksida yang kurang berbanding dengan petrol biasa. Alright, ni adalah dia punya perjalanan. Alright, next, yang kelima, negara-negara lain juga telah start menggunakan mikroalga marin. So, untuk apa? Dia boleh mengurangkan karbon dioksida dalam atmosfera melalui proses fotosintesis. Alright? Okey, cikgu nak tanya awak, adakah awak tahu pasal bangunan ni? Nampak tak dekat atas bangunan dia ada banyak solar panel. Alright, next. Ni macam gambar apa? Ya, masjid. So, perasan tak dekat sini ada kipas besar dan ruang dia terbuka. So, ni adalah pengudaraan semula jadi. Okey. So, dia pun macam pencahayaan semula jadi. So, dekat toilet dia ada kumpul air hujan digunakan untuk flush. Next, nampak ni. Nampak ni, dia mempunyai ruang terbuka. So, dia menggunakan pencahayaan semula jadi daripada matahari. So, dia tak banyak sangat dinding. Dia buat open. Alright. So, next. Lampu-lampu dia pun dia guna yang cekap tenaga. Iaitu dia guna lampu LED. Buat dia lebih kecil. Sebenarnya, bangunan ni adalah Masjid Hijau. Ni adalah masjid dekat Cyberjaya kalau awak pernah pergi kan. So, ini adalah masjid hijau pertama di Malaysia dan telah dianugerahkan anugerah platinum iaitu Green Building Index. Inilah yang cikgu kata pasal bangunan hijau. Bangunan ni ada tanaman, dia guna cahaya semula jadi, pengudaraan semula jadi, kan. Air pun dia kumpul untuk flush kan. So, maknanya air hujan tu tak ada. Dia buang je kan. Dia kumpul, dia boleh guna untuk flush. So, tak adalah membazir. Nampak elektrik pun dia jana sendiri melalui solar panel. Bagus kan? Bangga tak awak? So, inilah masjid. Kalau awak nak pergi, awak pergi dekat masjid Cyberjaya. Cikgu dah pergi dah. Memang best. Alright, sekarang cikgu nak share beberapa tindakan yang awak boleh buat untuk kurangkan karbon dioksida. Contoh, you boleh buat lampu solar. Alright, solar lamp. Nampak kita hanya ambil botol. Ini kalau rumah awak atap zinc lah kan. Better lah. Kalau macam ni, you ambil botol, you letak air. Dalam dia ada, you letak Clorox untuk bunuh mikroorganisma. So, bila ada cahaya matahari masuk, dia akan terpantul. So, nampaklah macam lampu kan. Hebat kan. So, ini adalah idea C3. Kelebihan kalau kita guna lampu solar ni, dia tidak memerlukan elektrik. So, dia sangat bagus. Alright, yang kedua, you can start vertical garden. Okey, nampak ni kalau rumah awak apartment, flat kan. Awak boleh juga tanam. Tak perlu tanah pun. Dia adalah kita panggil vertical sebab dia menegak. So, kelebihan apa? Dia boleh menyerap karbon dioksida. So, bila dia serap karbon dioksida, dia boleh kurangkan karbon dioksida di atmosfera. So, bumi tak adalah panas sangat kan. Sebab tu dekat kampung-kampung biasanya awak akan rasa sejuk. Sebab kat sana tak ada kurang karbon dioksida. Alright, next. Kalau vertical garden pun, you boleh tanam makanan sendiri. You boleh tanam bayam sendiri. Tak payah nak beli kan, boleh jimat. Kan? Yang ketiga, dia hanya perlu ruang yang kecil sahaja. So, bagus kan vertical garden? You can start dekat rumah awak, okay? Yang ketiga, you boleh jadi minimalis. Okay, cuba tengok This is maximalist versus this is minimalist. Yang mana lagi tenang? Maximalist ke minimalis? Kalau macam cikgu suka minimalis. Benda yang sikit je, tak perlu pun banyak-banyak barang, okay?
So next, so apa kelebihan kalau kita jadi minimalis? So kita bolehlah kurang sisa buangan. Contoh bila you nak pindah kan, masih banyak you akan buang kalau you jadi seorang maksimalis, right? So kalau you minimalis, barang you sikit, so kuranglah sisa, kuranglah sampah. So beli apa yang perlu sahaja, okay? So yang kedua yang cikgu paling suka, advantage jadi minimalis adalah less is more. Tak perlu pun banyak-banyak barang, okay? Sebab apa yang kita ada nanti, semua Allah akan tanya. Okay. Alright, next kita jadilah paperless. Paperless ni maknanya daripada kertas, kita bertukar menggunakan laptop atau kita simpan semua data kita dalam komputer. Alright, so bila you guna kurang kertas, kuranglah ditebang pokok. Bila pokok tak ditebang, maknanya dia boleh serap banyak karbon dioksida. Kan, kita kan nak kurangkan carbon dioxide. That's why dia suruh kita jadi paperless. Okay, biasanya kalau perasan, KPM sendiri telah bagi semua murid email tau. So dalam email ni boleh simpan semua kerja awak, gambar-gambar awak ke, everything. So boleh simpan dekat cloud, alright. Cloud ni dia punya storage, okay. Next, contoh yang cikgu suka yang paperless dekat Microsoft. Microsoft ni, dia satu bangunan tau, bangunan Microsoft. Cikgu pernah pergi akhir tahun lepas. Apa yang berlaku, awak tahu tak, dekat sana tak ada langsung file-file tau. Dekat sana semua diorang hanya bawa laptop je. Maknanya semua kerja diorang semua dalam laptop. Apa-apa diorang takkan print, diorang hanya email. So sebenarnya dia telah menggunakan paperless. Dia sangat bagus. So contoh lagi yang cikgu pernah tengok dekat klinik. Dulu kan kita tengok klinik dia guna kad kan. Sekarang dia dah key in dalam komputer. So sebenarnya dia dah kurangkan kertas. Alright. Next, bawalah bekal. Kenapa? Sebab hari-hari kan awak makan kan. So kan biasanya kalau pergi kedai dia akan bagi you polystyrene. So that's why cikgu nak awak tukar kepada bekal. Okay, kerana apa? Tahukah anda ia mengambil masa 1000 hingga sejuta tahun bagi bekas polystyrene untuk mereput, tapi hanya 5 minit je untuk mencuci semula bekas Tupperware. You see? So kenapa you kena bawa bekal? Dia boleh kurangkan sisa buangan polystyrene awak tu kan, plastik-plastik. So kerana bekal juga mempunyai jangka hayat yang lebih tinggi. Next, kan selalu shopping. Okay, kalau daripada dapat plastik macam ni kebayar 20 sen kan. Kenapa dia sebayar 20 sen? Sebab dia tak nak awak beli. Plastik tu sebenarnya dia nak kurangkan. Tapi awak pun 20 sen je kot belilah kan. Sebenarnya dia nak awak beli beg macam ni. Beli satu tapi boleh pakai banyak kali. So maknanya awak dah kurangkan sisa buangan kan. Kan kalau lagi banyak sampah, lagi banyak bebaskan carbon dioxide. That's why dia nak awak guna barang yang boleh jangka hayat dia lebih tinggi. Alright. Alright, next you can use public transport or cycling. Alright, kita tengok dekat sini naik basikal. Basikal tak ada keluarkan asap, so tak ada carbon dioxide. Next kita guna train. Train pun elektrik, so dia tak bebaskan carbon dioxide, so sangat bagus. So next, dia akan couple. Maknanya daripada satu kereta, dia couple share. Maknanya awak kongsi naik kereta. Naik ramai-ramai. Alright, so ini boleh kurangkan carbon dioxide di udara. Okay, next kita go for hybrid or electric car. Alright, kalau contoh dah kaya nanti kan, daripada beli yang petrol, boleh lah start beli yang hybrid ke, elektrik ke kan. Kerana apa? Kerana dia boleh kurangkan carbon dioxide. Okay, contoh Japan, Singapura, dia hanya bagi rakyat dia guna kereta 10 tahun saja. Selepas 10 tahun, kereta tu akan dilupuskan. Kerana apa? Sebab enjin dia akan menghasilkan asap yang tak berapa bersih. So, dia tak naklah asap tu menyebabkan pemanasan global. Bagus kan diorang? Okey, bab 3.3 telah tamat. Mari kita jawab praktis formatif 3.3 bersama-sama. Okey, soalan cikgu yang pertama, apakah dimaksudkan oleh teknologi emisi negatif? Yang kedua, berikan satu contoh mikroorganisma yang digunakan dalam teknologi emisi negatif. Ingat tak mikroorganisma apa tadi kita guna? Next, soalan cikgu yang ketiga, apakah hubung kait antara teknologi solar dengan teknologi emisi negatif? Apa jawapan dia? Ya, jawapan yang pertama, teknologi emisi negatif adalah merupakan teknologi yang menyingkirkan kandungan karbon dioksida dalam atmosfera. Ingat tak mikroorganisma apa tadi? Ya, kita guna mikroalga marine. Next, apakah hubung kait tenaga solar dengan emisi negatif?
Solar ni yang mana? Matahari. Emisi negatif ni tak nak carbon dioxide, right? So, apa hubung kait dia? Hubung kait dia adalah teknologi solar merupakan satu contoh emisi sifar karbon kerana penggunaan teknologi solar tidak membebaskan karbon atau sebatian karbon. Okey, kita jawab soalan yang keempat iaitu soalan terakhir kita. Mengapakah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu PBB perlu memainkan peranannya secara efektif untuk menangani isu alam sekitar pada peringkat global? Kenapa PBB kena mainkan peranan? Awak rasa kenapa? Ya, kerana PBB dia melibatkan ahli dari pelbagai negara. So, jadi isu alam sekitar pada peringkat global hanya berjaya ditangani oleh PBB. Okey, itu saja untuk bab 3. Cikgu harap awak faham bab 3 dengan baik dan boleh jawab soalan dengan betul. So, jom like dan subscribe channel Cikgu Azhar untuk mempelajari tajuk Sains SSM tingkatan 5 yang lain. Okey semua, thank you. Bye. I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling. I need your help.